Anda bersama saya Izon Osman dan ini berita utama malam ini. Sebuah pesawat kargo tergelincir dari landasan ketika mendarat di Hong Kong, mengheret sebuah kenderaan peronda ke dalam laut dan membunuh 2 orang petugas. Hari ini genap setahun Presiden Indonesia Prabowo Subianto memegang jawatan. Pencapaian pentadbiran beliau setakat ini dinilai bercampur-campur. Di India, penganut Hindu menyambut perayaan Diwali dengan menyalakan rekod 2.6 juta lampu tanah liat. Salam sejahtera. Hong Kong digegarkan oleh satu insiden penerbangan pagi tadi selepas sebuah pesawat kargo tergelincir dari landasan ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Ia kemudian melanggar sebuah kenderaan peronda darat, membunuh 2 petugas keselamatan yang berada di dalamnya. Kesemua 4 anak kapal pesawat berkenaan tidak mengalami kecederaan. Badan pesawat Boeing 747 itu patah separuh selepas ia merempuh pagar lapangan terbang dalam naas tersebut. Siasatan sedang dijalankan ke atas pesawat kargo kendalian syarikat ACT Airlines asal Turki bagi pihak Emirates. Menurut Flight Radar, pesawat Emirates EK9788 dari Dubai itu cuba mendarat pada kelajuan sekitar 130 km sejam. Ia kemudian tergelincir sebelum merempuh pagar dan masuk ke laut. Para pegawai berkata pesawat itu tidak mengeluarkan isyarat kecemasan dan cuaca serta landasan berada dalam keadaan biasa ketika insiden berlaku. Kereta peronda yang malang dipercayai tidak berada di landasan apabila ia diseret ke dalam laut. Pasukan penyelamat menemui 2 petugas keselamatan yang terperangkap dalam kereta peronda itu selepas operasi mencari sekitar 40 minit. Seorang daripada mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala seorang lagi meninggal dunia selepas dikejarkan ke hospital. Tiada penerbangan lain terjejas akibat insiden tersebut. Bantahan pelajar di Jakarta mewarnai ulang tahun pertama pentadbiran Presiden Prabowo Subianto. Lebih 1,000 anggota keselamatan dikerahkan bagi mengawal ketenteraman. Presiden Prabowo hari ini mengadakan pertemuan dengan Kabinet Merah Putih bagi membincangkan pencapaian serta keutamaan program-program selanjutnya. Dalam melangkah ke tahun kedua, tumpuan kini beralih kepada sudut kecekapan, kebertanggungjawaban serta kemajuan sosial yang boleh diukur. Namun pelaksanaan beberapa program utama tidak berjalan sepenuhnya sesuai rancangan. Koresponden Saiful Bahri Ismail melaporkan. Para pelajar di sekolah menengah atas di Jakarta Selatan ini bersemangat untuk menimba ilmu baru. Pelajaran hari ini penulisan kreatif dan cara menulis memoir pribadi. Mereka berasal dari keluarga berpendapatan rendah dan menghadiri sekolah rakyat, program yang dilancarkan pentadbiran Presiden Prabowo Julai lalu demi memutuskan lingkaran kemiskinan antara generasi. Sekolah rakyat ini beroperasi dalam kawasan milik Kementerian Hal Ehwal Sosial. Kerja-kerja renovasi telah mengubah tempat ini dengan bilik darjah, asrama dan pelbagai ruang pembelajaran yang lain. Semuanya direka untuk memberi pelajar sebuah pengalaman pendidikan yang lebih bermakna. Bulan lalu, Presiden Prabowo melawat sekolah itu untuk bertemu dengan para pelajar dan melihat sendiri bagaimana perkembangan mereka. Program tersebut menawarkan sistem sekolah berasrama penuh dari peringkat sekolah rendah sehingga menengah atas, semuanya percuma. Pemerintah berhasrat untuk membina 500 sekolah sedemikian di meratah negara menjelang 2029. Ternyata semua anak Indonesia itu hebat gitu. Dari lingkungan manapun asal dikasih kesempatan dan diasuh dengan baik, maka kesadaran itu akan tumbuh dan motivasi itu akan tumbuh. Jadi mereka sekarang sudah mulai punya mimpi, punya harapan. Kalau saya akan sukses. Gitu. Program makanan percuma adalah satu lagi inisiatif unggulan Encik Prabowo disediakan terutama kepada anak-anak sekolah untuk menangani kekurangan gizi dan pertumbuhan terbantu.
Namun program tersebut dibelenggu pelbagai kes keracunan makanan sejak dimulakan pada Januari lalu. Encik Prabowo mempertahankan program yang kini menjangkau lebih 30 juta pelajar. Ada kekurangan, ada keracunan, ini kita benahi. Tapi dari segi statistik, dibandingkan yang sudah kita hasilkan, ternyata penyimpangan kekurangan itu adalah ternyata 0,00017. Cukup membanggakan apa yang kita hasilkan. Tahun pertama Encik Prabowo menjadi ketua negara turut diuji bantahan besar-besaran di pelbagai bandar utama Indonesia dicetuskan oleh kemarahan orang ramai terhadap lonjakan allowance perumahan untuk para anggota parlimen yang dikecam hebat serta kekecewaan mendalam terhadap ketidaksamaan dan rasuah. Bantahan-bantahan itu bertukar menjadi ganas, mengakibatkan 10 orang terbunuh menjadi salah satu cabaran terbesar setakat ini kepada kepresidenan Encik Prabowo. Ekoran pergolakan tersebut, Encik Prabowo merombak kabinetnya 2 kali dalam tempoh 2 minggu. Langkah yang dilihat sebagai usaha untuk merendahkan kemarahan orang ramai dan mengukuhkan sokongan politiknya untuk jangka panjang. Pihak tentera turut memainkan peranan dalam mengukuhkan kuasa Presiden Prabowo. Pada awal Oktober, Angkatan Bersenjata Indonesia meraihkan ulang tahun yang ke-80 dengan pertunjukan kekuatan besar-besaran menegaskan peranan tentera yang semakin ketara dalam pentadbiran awam serta dalam pemerintah Prabowo. Ya, tentu saja ada kekhawatiran dari masyarakat sipil ya, bahwa akan kembali seperti masa Orde Baru, berfungsi dalam bentuk yang berbeda. Di satu sisi, Prabowo membutuhkan dukungan politik yang cukup kuat dan militer, meskipun setelah masa reformasi dia mengalami perubahan peran politik, tetapi dia tetap aktor yang menentukan. Satu ciri yang mentakrifkan tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo adalah penglibatan di bidang diplomatik. Penampilan Encik Prabowo di pentas dunia berlaku semasa Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace and no longer hate and no longer suspicion. Sedang Presiden Prabowo Subianto melangkah ke tahun kedua kepemimpinannya, beliau menghadapi cabaran untuk memulihkan keyakinan orang ramai selepas tahun yang bergolak. Keupayaan beliau untuk menukar janji-janji yang melangit kepada kemajuan yang berkekalan bahkan menentukan bukan saja kepresidenannya tetapi juga legasi yang ditinggalkan. Saya Farid Ismail untuk Berita Miracle, Jakarta. Dalam perkembangan Timur Tengah, Israel melancarkan serangan di merata Gaza meskipun sebelumnya menyatakan gencatan senjata sudah kembali berkuat kuasa. Al Jazeera melaporkan 3 letupan kedengaran di daerah Khan Yunis di selatan Gaza, manakala IDF melepaskan tembakan meriam di Deir al-Balah di tengah Gaza. Lebih 20 mayat dan 70 penduduk yang cedera dibawa ke Hospital Al-Auda di utara Gaza dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sementara itu, penguasa Gaza menyatakan sekurang-kurangnya 97 penduduk Palestin terkorban akibat serangan IDF sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 10 Oktober. Terdapat 80 pelanggaran perjanjian dicatat yang menurut pejabat tersebut boleh dianggap sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Antaranya dengan melakukan serangan yang menyasarkan orang awam, melancarkan serangan udara bertubi-tubi serta menahan orang awam. Sukan pickleball semakin popular di Singapura dan dianggap kurang lasak berbanding sukan raket lain. Namun jumlah pemain yang cedera akibatnya juga semakin meningkat. Kami bawakan laporannya selepas ini.
Saudara, sukan pickleball kini semakin popular. Suatu kegiatan yang dapat membantu orang ramai kekal aktif dan sihat. Tetapi jumlah pemain yang mengalami kecederaan akibatnya juga meningkat 2 kali ganda. Para doktor berkata antara kecederaan yang dialami termasuk otot yang tergeliat dan kesan trauma kepada mata. Alat pemukul, bola dan gelanggang itu sahaja yang diperlukan. Oleh itu, sukan pickleball semakin popular dan berjaya menarik minat ribuan pemain di Singapura sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pretty easy to pick up, I would say, but to play well and all, it takes a lot of time, effort and training and everything. Yeah. Dengan semakin ramai mula bermain pickleball, para doktor memberi amaran bahawa lebih ramai juga mengalami kecederaan akibatnya. Di klinik ini contohnya, jumlah pesakit yang mendapatkan rawatan bagi kecederaan berkaitan sukan itu naik 2 kali ganda. Punca utama adalah para pemain memandang remeh terhadap cabaran sukan itu. Lazimnya, kebanyakan pesakit berusia lebih 40 tahun kerana lebih terdedah kepada keadaan tendon dan sendi yang degeneratif. Lagipun, ramai yang baru sahaja berjinak-jinak dengan sukan tersebut dan mungkin tidak memiliki kemahiran atau peralatan yang sesuai. Kecederaan yang biasanya dialami termasuk tersebiu, koyak sendi lutut atau buku lali serta kecederaan pada bahu dan siku. Dan dalam beberapa kes, pemain mengalami luka lebam atau lebih parah lagi, retina yang tertanggal akibat bola terkena bahagian mata mereka. These injuries often occur when people jump into pickleball too quickly. So either from a previously sedentary lifestyle or picking it up without any guidance on the techniques for pickleball. So all this can actually lead to excessive loading of the joints and muscles. Untuk mengelak daripada mengalami kecederaan, para peminat pickleball dinasihatkan supaya menggunakan peralatan serta mempelajari teknik yang betul. Polis Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap terhadap 58 warganya yang dihantar pulang dari Kemboja berhubung pelibatan mereka dalam sedikit penipuan online. Mereka disyaki terkait dalam kes penipuan menerusi panggilan telefon, penipuan cinta dan pelbagai bentuk penipuan online yang lain. Seorang suspek ditahan sejurus tiba di tanah air Sabtu lalu manakala 5 yang lain sudah dibebaskan. Tindakan itu diambil menyusuli kemarahan orang ramai berhubung penyiksaan dan pembunuhan seorang pelajar Korea Selatan di Kemboja Ogos lalu. Satu operasi mencari besar-besaran sedang berjalan di Perancis menyusuli rompakan di Museum Louvre di Paris. Secara keseluruhan, 8 barang kemas bersejarah dan tidak ternilai dicuri termasuk dari keluarga Napoleon. Polis Paris menyatakan mereka sedang mencari 4 suspek yang menyamar sebagai pekerja binaan. Mereka menggunakan kren untuk memecahkan tingkap di tingkat atas museum terkenal itu. Akibat rompakan tersebut, Museum Louvre serta-merta ditutup kepada pengunjung. Tidak jelas bila ia akan dibuka semula kerana siasatan masih dijalankan. Selepas ini, ikuti keistimewaan berlian biru bergemerlapan Malin Blue seberat 9,5 karat ini yang bakal dipamerkan di Hong Kong sebelum dililongkan dalam satu acara di Geneva bulan depan. Berlian biru yang memiliki keterangan sangat luar biasa akan dipamerkan di Hong Kong minggu ini menjelang jualan lelong yang dijangka mencecah sehingga 30 juta dolar Amerika. Batu berbentuk sebuah buah per tersebut seberat 9,5 karat. Ini adalah peluang terakhir untuk orang ramai melihat berlian yang jarang sekali dipamerkan. Ia dinamakan sempena pemiliknya, Rachel Bunny Mallon, seorang dermawan, pakar hortikultur dan peringkat taman dari Amerika Syarikat. Rumah lelongan Christie's merujuk kepada berlian itu sebagai Malin Blue. Berlian itu baru-baru ini dipasangkan pada cincin dan dipercayai sangat sesuai dengan cita rasa para pembeli dari Asia.
this as a ring, speaks very much also to the Asian taste, and our Asian collectors that have seen the ring so far think it's a beautiful design. We do know is that the color of this stone is extraordinary, and it's a once in a lifetime stone for any real collector. The estimate is at $20 to $30 million. Berlian Melon Blue akan dipamerkan dari 23 hingga 28 Oktober di Hong Kong dan dari 7 hingga 11 November di Geneva sebelum dilelong di Geneva pada 11 November. Saudara, beberapa agensi dormitori dan pertubuhan bukan pemerintah bergabung semalam untuk menganjurkan sambutan perayaan Deepavali bagi para pekerja hijrahan di Singapura. Tujuannya bagi melahirkan penghargaan Singapura di atas sumbangan mereka. Beginilah kemeriahan sambutan Deepavali di dormitori Westlife Woodlands semalam yang bertujuan menyatukan para pekerja hijrahan. Missing on, but some more friends coming on time, talking about the mind is very vivid. My village side, my India side, same feeling also, this dormitory, same. Singapore, best for Deepavali everybody. The government also supporting for the Deepavali, the lighting for the Theka, some also the Western dormitory also all many money and all spending very good. We like to make them feel that they are actually home away from home. And during Deepavali, we host all these activities to make them feel that we respect and we appreciate their culture and their traditions. Pelbagai permainan, hadiah dan hidangan diuruskan remaja berusia 16 tahun ini, Aditi Razdan, menerusi badan amal yang dipimpinnya. Part of Haven is teaching more people to be aware of the situation that these migrant workers face in terms of mental health issues, but also making sure more people make the same impact or inspired to do the same things. So we want more people to be not only just respectful in public spaces of these migrant workers that are working hard to make Singapore the way it is, but also doing what they can, like we are, to help serve the community. Juga semalam, sekitar 600 pekerja hijrahan, pembantu rumah hijrahan dan sukarelawan tempatan berhimpun bagi satu lagi acara sambutan di Taman di Pesisiran. Kementerian Tenaga Manusia MOM menganjurkan pelbagai kegiatan untuk mereka seperti menulis postcard bagi keluarga tersayang serta acara permainan dan persembahan. Deepavali merupakan perayaan paling penting di India, khususnya bagi penganut agama Hindu yang berjumlah lebih dari 1 bilion orang di negara dengan paling ramai penduduk di dunia itu. Diwali or Deepavali is one of the most important festivals for Hindus. It is celebrated by millions in India and around the world in the diaspora. And it's also celebrated across faiths by Sikhs, Buddhists and Jains. Selama 5 hari, mereka akan ikut serta dalam pelbagai perhimpunan, acara jamuan, pertunjukan bunga api serta upacara keagamaan. Diwali berasal daripada perkataan Deepavali yang bermaksud barisan cahaya. Deretan pelita minyak tanah liat tradisional atau dia dinyalakan sebagai simbol kemenangan cahaya, mengatasi kegelapan dan ilmu mengatasi kejahilan. Tarikh perayaan tersebut ditetapkan mengikut kalendar lunar Hindu yang biasanya jatuh pada hujung Oktober atau awal November. Asal-usulnya bagaimanapun berbeza mengikut wilayah. Di India Selatan, Deepavali memperingati kemenangan Dewa Krishna menumpaskan raksasa Naraka yang dikatakan mengurung kaum wanita dan menyiksa rakyat. Sementara di daerah utara pula, ia meraihkan kepulangan Dewa Rama, isterinya Sita dan saudaranya Lakshmana selepas 14 tahun berada dalam buangan di hutan. Namun kesemua kisah ini didasari satu tema utama, iaitu meraihkan kemenangan, kebaikan, mengatasi kejahatan. Perayaan ini turut dipenuhi pelbagai tradisi unik yang juga berbeza mengikut wilayah. Di wilayah selatan India, ramai memulakan pagi Deepavali dengan mandian minyak suam yang melambangkan mandi di sungai Ganges bagi pensucian fizikal dan rohani. Manakala di India Utara, mereka biasanya menyembah Dewi Lakshmi yang melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Ramai yang turut membeli emas pada hari pertama Deepavali yang dikenali sebagai Dhanteras kerana dipercayai membawa tuah kepada mereka.
Dan sebelum kita berpisah saudara, kota suci Ayodhya disinari cahaya dan semangat keagamaan apabila ribuan penganut Hindu membanjiri tebing Sungai Serayu di Uttar Pradesh bagi meraihkan Deepavali semalam. Perayaan yang dianjurkan oleh Jabatan Pelancongan dan Kebudayaan Wilayah di India itu merupakan edisi ke-9 meraihkan kehidupan dan legasi Dewa Ram. Lebih membanggakan, edisi tahun ini mencipta 2 rekod baru Guinness World Records. Pertama, bagi bilangan peserta tertinggi melakukan putaran dia atau pelita tanah liat tradisional secara serentak. Dan kedua, bagi paparan terbesar pelita minyak dengan lebih 260,000 dia dinyalakan. Di seluruh negeri Uttar Pradesh, lebih 15 juta dia dinyalakan di rumah, para penduduk dan ruang-ruang awam. Bagi masyarakat Hindu, penyalaan dia merupakan menjadi simbol cahaya yang menghalau kegelapan selain harapan yang menyatukan umat. Saksikan terus dan sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.